Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan, puan-puan, duyuf rahman rahimakumullah. InsyaAllah esok 10 April, hari Ahad, tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah akan bergerak pergi ke Mekah insyaAllah. Dan pada kesempatan ini saya nak memaklumkan sedikit makluman tentang keberangkatan tuan-tuan dan puan-puan dari Madinah nak ke Mekah pada esok hari, dan beberapa perkara yang berkaitan dengan pengurusan perjalanan tuan-tuan dan puan-puan. Diharap taklimat ringkas tu dapat difahami dan dapat tuan-tuan dan puan jadikan panduan sebagai persiapan untuk kita berangkat pada esok hari insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, duyuf rahman rahimakumullah. Sebagai adab kita nak meninggalkan kota Madinah esok, nak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah, seelok-eloknya bolehlah kita melakukan ziarah wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai adab kita nak meninggalkan kota Madinah lah. Ziarah wada' tu hukumnya sunat, dan nasib macam tawaf wada' kita di Mekah nun wajib dan terikat dengan pantang larang. Ziarah wada' tu hukumnya sunat. Mun dapat dipolah lagi bagus, mun kita si molah pun si menjadi masalah dan tidak merosakkan mana-mana ibadat kita yang lain. Cuma mun dapat dipolah lah. Ziarah wada' tu ringkas saja, senang saja mun kita nak molahnya. Memadai tuan-tuan dan puan. Bila-bila masa kita nak masuk ke Masjid Nabawi selepas tu, mungkin pada solat subuh keesokan pagi, bolehlah kita memberi salam pada Nabi SAW di mana tempat kita berada pada solat subuh pagi besok. Dan selepas kita memberi salam pada Nabi, bolehlah kita berdoa selamat tinggal pada Rasulullah SAW, berdoa pada Allah minta supaya jangan jadikan ziarah tu ziarah yang terakhir, minta supaya kita tu dijemput balik ke kota Madinah Al-Munawwarah dan bertemu lagi dengan Nabi, bertemu lagi dengan makam Rasulullah, memberi salam pada Nabi. Dan sebenarnya doa ziarah wada' tu ada terkandung dalam buku doa yang saya bekalkan pada tuan-tuan dan puan. Buku doa nak tulis jiwa dah. Ada di muka surat 120. Ya tu, ada di muka surat 120. Doa ziarah wada' di Madinah. Bolehlah tuan-tuan dan puan nak baca doa tu selepas solat subuh pagi besok, sebelum kita nak meninggalkan Masjid Nabawi, beri salam pada Rasulullah, pada Sayyidina Abu Bakar, pada Sayyidina Umar. Kemudian membaca doa wada' membaca doa wada' di Madinah seperti yang ada dalam buku masing-masing. Mungkin kita simulah pun sedahal, kerana ziarah wada' tu hukumnya sunat aja. Dan selepas kita ziarah wada', kita balik ke hotel, kita nak tidur, kita makan sedahlah lepas subuh, jangan kita makan lagi. Lepas kita balik ke hotel, kita nak rehat duduk sekejap sementara nak menunggu nak bergerak menuju ke Mekah, boleh, tiada masalah. Kerana siap dah terikat, siap dah apa-apa pun pantang larang selepas kita berdoa ziarah wada', berdoa selamat tinggal di kota Madinah. Untuk aktiviti tuan-tuan dan puan esok, boleh saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan, esok kita boleh pack barang, kemas-kemas barang kita. Mana-mana beg besar ya, beg besar tuan-tuan dan puan boleh diletak di luar bilik pukul 10 pagi. 10 awal gila lah, 10 pagi okey, saya rasa 10 pagi sedang. Beg besar kita letak di luar bilik. Untuk sidak bellboy tu kelak kumpul sekali, collect sekali, dikumpul sekali di lobi kelak. Sekitar pukul 10 pagi tu, saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan, boleh kita melakukan amalan-amalan sunat sebelum berniat ihram, sebelum berniat ihram umrah. Amalan-amalan sunat tu ada je dalam buku panduan saya tu, dalam buku panduan yang warna biru tu ada, dalam tu ada amalan-amalan sunat sebelum kita berniat. Antaranya mandi sunat ihram, memakai pakaian ihram, sunat memotong bulu rambut yang sunat dicukur ya.
Kemudian sunat memakai wangi-wangian pada badan, jangan dipakai pada pakaian. Kemudian apa lagi yang lain-lain, memakai pakaian warna putih semua, ya, motong kuku, ya, antara amalan-amalan sunat boleh kita lakukan sebelum berniat ihram. Dan jika tuan-tuan dan puan berhasrat nak melakukan amalan sunat sebelum berniat ihram tersebut, saya cadangkan dilakukan di bilik penginapan kita masing-masing esok lebih kurang pukul 10 pagi. Okey. Antara pukul 10.30, 10.45, bolehlah tuan-tuan dan puan berkumpul di lobi, dan insya-Allah Mutawif AZ Safir Travel and Tours kelak akan menunggu tuan-tuan dan puan di lobi. Antara 10 atau 10.30, 10.45 boleh kita berkumpul, dan insya-Allah pada waktu tersebut bas kita dijangka sudah ada tersedia di hotel, dan tuan-tuan dan puan boleh menaiki bas, dan dijangka pukul 11 pagi esok bas akan mula bergerak meninggalkan kota Madinah. Bas akan bergerak meninggalkan Madinah. Jadi saya ulang balik aktiviti tuan-tuan dan puan esok 10 pagi, beg-beg besar di luar bilik. Kemudian dalam masa 10 pagi, ya, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan melakukan amalan sunat sebelum berniat ihram, termasuklah mandi sunat ihram dan memakai pakaian ihram terus, khususnya bagi jemaah lelaki. Apabila kita dah siap, kemas-kemas semua, dah selesai, bolehlah tuan-tuan dan puan berkumpul di lobi sekitar jam 10.30, 10.45 pagi. Bas akan bergerak jam 11 pagi. Bas akan bergerak pukul 11 pagi esok, insya-Allah. Perjalanan bas tuan-tuan dan puan dari hotel Nuzul, nya akan bergerak pergi ke Masjid Bir Ali tu. Nya akan pergi ke Masjid Bir Ali, miqat bagi ahli Madinah untuk berniat ihram umrah. Jadi semasa di miqat Bir Ali tu kelak, tuan-tuan dan puan ada dua pilihan lah. Kita boleh pilih. Mun ada yang nak turun di Masjid Bir Ali untuk melakukan solat sunat ihram, boleh kita lakukan solat sunat ihram. Mun kita simak turun, kita nak duduk dalam bas, kita nak terus berniat ihram umrah pun boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, kita boleh memilih lah. Mun sekiranya tuan-tuan dan puan sepakat malam tu lepas kita nanggal video saya tu, kita sepakat kita berhasrat simak turun di Bir Ali, simak turun, takut orang ramai. Jadi takut bila orang ramai kita turun lagi akan ambil masa. Mun kita sepakat simak turun, bererti tuan-tuan dan puan lakukan solat sunat ihram di bilik penginapan masing-masing sebelum kita menaiki bas. Mun simak turun di Bir Ali, di Masjid Bir Ali, buat solat sunat ihram di bilik penginapan di hotel sebelum kita menaiki bas. Okey. Tapi jika tuan-puan berhasrat nak turun di Masjid Bir Ali, ada yang ingin nak pergi ke masjid, nak nanggah keadaan Masjid Bir Ali selepas pandemik barangkali, sekiranya ada yang nak turun, bolehlah tuan-tuan dan puan solat sunat ihramnya dilewatkan sampailah di Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali baru kita solat sunat ihram di Masjid Bir Ali. Okey. Sama ada kita keluar daripada bas masuk ke Masjid Bir Ali, ataupun kita keluar dari bas, kita duduk dalam bas, kita mesti berniat ihram umrah di miqat Bir Ali. Niat ihram umrah mesti di miqat Bir Ali. Jadi pastikan kelak semasa di miqat, tuan-tuan dan puan jangan sampai terlepas niat. Jadi saya cadangkan, saya nasihatkan pada tuan-tuan dan puan, yang ini saya minta kerjasama semua para jemaah, tuan-tuan dan puan. Saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan. Sebelum bas bergerak meninggalkan Masjid Bir Ali, pastikan kita telah berniat ihram umrah. Sebelum bas berjalan, kita mesti telah selesai berniat ihram umrah. Jadi perkara tu saya akan pastikan juga dengan Ustaz Mutawif yang akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan pastikan Ustaz membenarkan bas berjalan, melainkan kita semua telah berniat ihram umrah. Okey.
pastikan niat ihram umrah di miqat Bir Ali. Kenapa tuan-tuan dan puan? Saya tekankan perkara ini kerana Masjid Bir Ali betul-betul berada di sempadan tanah halal dan tanah haram. Masjid Bir Ali duduk di dalam tanah haram Madinah. Mun bas berjalan, nya keluar sikit aja daripada Masjid Bir Ali, nya dah melepasi sempadan tanah haram dan nya masuk ke dalam tanah halal. Mun kita berniat di dalam tanah halal, niat kita sah, ihram kita jadi, tetapi kita dikenakan dam seekor kambing kerana melanggar wajib berniat ihram di miqat, iaitu miqat kita di Madinah adalah miqat Bir Ali. Jadi kita kena pastikan, saya perlu memastikan tuan-tuan dan puan berniat ihram di miqat Bir Ali sebelum kita keluar dari tanah haram. Okey. Berkenaan dengan niat ihram umrah, lafaz niat ihram umrah ada dalam buku panduan tuan-tuan dan puan. Kita boleh rujuk dalam buku panduan saya yang saya bekalkan. Untuk niat ihram umrah tu kita makin niat bahasa Melayu pun boleh lah. Silah disyaratkan kita melafaz dalam bahasa Arab. Mungkin kita lebih mudah makin bahasa Melayu lah. Saja aku mengerjakan umrah berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Lebih mudah. Cuma dalam perbahasan mengenai niat ihram umrah tu, antara perkara penting saya nak tekankan adalah niat ihram bersyarat, khususnya bagi jemaah wanita. Saya mohon jasa baik puan-puan, ibu-ibu yang ada dalam kumpulan kita tu, pastikan kita melafaz niat ihram umrah bersyarat. Niat ihram umrah bersyarat. Walaupun mungkin ada dalam kalangan jemaah wanita kita yang telah menopause ataupun yang sedang lagi datang haid, saya mohon juga jasa baik supaya dilafazkan juga syaratnya. Jika haid aku datang, maka aku jadi halal. Jika haid aku datang, maka aku jadi halal. Tujuan kita melafaz niat ihram bersyarat tu kerana kita khawatir, takut apabila jemaah wanita sampai di Mekah, haidnya datang dalam keadaan tidak dijangka, jadi nya jadi halal dan beliau tidak terikat dengan larangan ihram sampailahnya pulang ke tanah air. Jadi kerana itulah kita mengesyorkan jemaah wanita pada musim umrah, kita minta jemaah wanita niat ihram bersyarat. Tapi musim haji janganlah. Kerana mun haji kita niat bersyarat, jatuh syaratnya, lalu habislah haji, kita tunggu 1 tahun nombor haji lagi. So untuk umrah memang kita galakkan niat ihram bersyarat. Sebenarnya lafaz ihram bersyarat tu ada pelbagai, tuan-tuan dan puan. Yang terkini dalam muzakarah haji kebangsaan tahun 2020-2021, kita mengesyorkan jemaah wanita ataupun lelaki niat ihram bersyaratnya dengan melafaz, jika haid aku datang ataupun jika aku terhalang dengan suatu halangan, maka aku tahallul. Digunakan istilah tahallul kerana untuk memberi peluang kepada jemaah tersebut untuknya membuat keputusan, nya nak tahallul ke si. Mun syaratnya jatuh, nya ada pilihan, mau tahallul barunya halal. Mun semua tahallul, kekalnya dalam ihram untuk menyelesaikan kerja-kerja umrahnya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pun pada pandangan pribadi saya pun memang elok juga kita menggunakan istilah tahallul lah. Jemaah wanita boleh kita menggunakan istilah tahallul. Jika haid aku datang, maka aku tahallul. Dan kalau sekiranya sampai ke Mekah benar-benar haid kita datang, kita boleh memilih. Nak tahallul boleh, gunting rambut, ataupun kita nak kekal dalam ihram, kita cari jalan. Bila masa haid kita barangkali ada berhenti, ada fatratun naqa, untuk kita selesaikan kerja-kerja umrah, boleh. Jadi ada pilihan di siap. So saya ulang balik, bagi jemaah wanita, apabila kita berniat ihram umrah kelak di miqat Bir Ali, tolong pastikan setiap jemaah wanita kita berniat ihram bersyarat. Jika haid aku datang, maka aku tahallul. Jika haid aku datang, maka aku tahallul. InsyaAllah pada esok hari sebelum kita berangkat meninggalkan Bir Ali, saya akan remind tuan-tuan dan puan dalam grup WhatsApp kita kelak. Saya akan remind lagi sekali untuk lafaz niat ihram bersyarat, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan, Dhaifur Rahman rahimakumullah, selepas kita selesai berniat ihram di Bir Ali, bas akan terus bergerak menuju ke kota Mekah, dan di pertengahan jalan bas akan singgah. Yang mesti singgah.
Walaupun dia sip minum, driver tu sip minumnya pun puasa juga. Tapi dia perlu singgah untuk refresh, untuknya stretch badannya, untuk driver ngambil rehat dalam 10 minit, 15 minit lah. Dan tuan-tuan dan puan akan berhenti rehat di pertengahan jalan, dan di situ tuan-tuan dan puan akan melakukan solat jamak takdim zuhur dengan asar pada waktu zuhur, jamak qasar. Jadi kita solat jamak qasarnya kelak di pertengahan jalan, jamak takdim zuhur dengan asar pada waktu zuhur. Tuan-tuan dan puan boleh bersiap dengan bekalan masing-masing. Mungkin yang perempuan membak telekung dengan sejadah, whatever lah yang sesuai lah, untuk kita solat jamak qasar secara takdim di pertengahan jalan kelak, insyaAllah. Dan untuk kawasan R&R yang tempat kita berhenti tu, macam biasalah R&R ni tu, Musim Ramadan bagus pun bagus di Saudi lah, siklah macam kita di Malaysia tu. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tanggap tandas di dalam bas Subco kita ya, Subco yang akan kita guna esok. Biasanya tandas bas kita yang lebih bersih daripada tandas yang ada di R&R. Jadi mun kita rasa asyik selesa dengan tandas R&R, tuan-tuan pun boleh pakai tandas bas kita lah. Sebabnya saya ambil kita bas Subco, hanya lebih selesa lah. Dan mudah-mudahan insyaAllah esok hari, mudah-mudahan bas kita ya okey, cantik, bersih, kemas, toiletnya pun bersih. Okey, setelah selesai tuan-tuan dan puan di R&R, bas akan meneruskan perjalanan sampai ke Mekah, dan saya jangka esok sekitar pukul 5.30, pukul 6 petang lah. Saya jangka kita akan sampai di Mekah dan sampai di hotel penginapan kita di Meridian, Mekah, insyaAllah. Dan apabila sampai di Mekah kelak, tuan-tuan dan puan akan disambut oleh Ustaz Abdul Halim. Beliau adalah wakil AZ Safir Travel and Tours yang akan mengurus apa jua urusan tuan-tuan dan puan selamat berada di Mekah kelak, insyaAllah. Dan Ustaz Mutawif kita dari Madinah nya akan bertemu dengan Ustaz Halim, dan nya akan menyerah tuan-tuan dan puan dengan Ustaz Halim, dan beliau akan kembali semula ke Madinah. Dan di Mekah kelak, insyaAllah Ustaz Halim akan mengurus check-in bilik tuan-tuan dan puan, dan beliau akan maklumkan pada kita di sini tempat untuk kita berbuka puasa. Dan beliau dah maklum bahawa permit tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan ibadat umrah pada esok hari adalah pada pukul 10 malam. Nya dah tahu dah, dan insyaAllah Nya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan, mengiringi tuan-tuan dan puan, membimbing tuan-tuan dan puan untuk melaksanakan ibadat umrah. Okey. Jika ada dalam kumpulan kita memerlukan khidmat kursi roda, wheelchair, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan, maklumkan lebih awal malam tu, maklumkan dalam grup WhatsApp kita, kerana Ustaz Alim ada dalam grup kita ya, pada awal, supaya dapat disediakan petugas yang nak menolak wheelchair tuan-tuan dan puan. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan si memerlukan wheelchair, si memerlukan upah tolak tu sekitar 350 rial ke 400 rial lah. Ustaz Halimnya kelak akan cari tukang tolaknya. Tapi sekiranya kita si memerlukan wheelchair, si memerlukan upah tolak, tuan-tuan dan puan boleh menggunakan khidmat skuter elektrik nak warna hijau yang ada dalam Masjidil Haram. Cuma maklumkan pada Ustaz Halim supaya beliau boleh menghantar tuan-tuan dan puan ke tempat mengambil skuter untuk kita mula tawaf dan sa'i di tingkat yang khusus untuk skuter saja, yang siap campur dengan jemaah berjalan kaki. Ya, mun perlulah. Minta dimaklumkan awal pada Ustaz Halim. Mendapat malam tu dalam grup, kita info aja dalam grup lah, supaya saya tahu dan saya pun boleh mengingatkan Ustaz Halim tentang keperluan tersebut. Kalau mengikut jadual tuan-tuan dan puan, malam esok mula umrah pukul 10 malam, antara 10 hingga pukul 11.59 malam ya. Dijangka kita akan mula umrah semasa solat tarawih yang sedang berlangsung. Jadi tuan-tuan dan puan akan melakukan ibadat tawaf, akan melakukan ibadat umrah di dataran tawaf dan sa'i di tempat sa'i, yang mana kawasan tersebut tidak termasuk dalam kawasan solat, termasuk dalam kawasan solat. Jadi
InsyaAllah lah mun kita maulah masa apa nama, masa tarawih ya, siap ada gangguan lah. Maknanya siap dah lah gangguan orang solat, kita tawaf, orang solat, kita sa'i, siap dah lah. Kerana kawasan tersebut memang khusus untuk orang melakukan ibadat umrah. Jadi kalau tuan-tuan puan melakukan semasa solat tarawih, bolehlah kita sesi awal, mungkin kita masuk pukul 10, pukul 12, pukul 1 kita dapat sesikan ibadat umrah insya-Allah, dan kita boleh balik ke hotel dan boleh merehatkan diri, berehat dan bersiap sedia untuk sahur. Cumanya untuk hotel kita di Mekah, saya maklumkan sekali lagi, hotel kita di Mekah tu menyediakan berbuka puasa sahaja, manakala sahur siada. Jadi tuan-tuan puan selepas selesai umrah bolehlah kita pulang ke hotel untuk berehat. Mun nak sahur mungkin boleh minta Ustaz Halim tunjukkan sini tempat nak cari kedai-kedai makan yang masih buka tengah malam tu. Asalnya saya ada masalah. Belum puasa tu malam silapnya buka serantu-rantu insya-Allah. Dan seterusnya kelak tuan-tuan puan akan menjalani aktiviti rutin seperti biasa puasa dan tarawih di Mekah sehinggalah sampai hari kita nak berangkat. Jika tuan-tuan puan memerlukan khidmat khusus Ustaz Halim untuk barangkali ada yang nak pergi ziarah kah, ataupun ada memerlukan khidmat khusus, minta tolong dimaklumkan dalam grup ataupun boleh maklumkan pada saya untuk saya maklumkan pada Ustaz Halim insya-Allah. Baiklah tuan-tuan puan, rasanya ia ajak sedikit taklimat yang boleh saya sampaikan pada tuan-tuan puan. Mudah-mudahan perjalanan tuan-tuan puan menuju ke kota Mekah pada esok hari dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi keselesaan, diberi kesenangan dalam perjalanan tuan-tuan dan puan, dan mudah-mudahan umrah yang dilakukan pada malam besok menjadi umrah yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mengampunkan dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan diberi pahala yang berlipat ganda, digandakan 100,000 kali ganda dalam setiap amal kebajikan yang dilakukan selama berada di kota Mekah kelak insya-Allah. Allahumma amin. Doakan saya juga tuan-tuan dan puan yang di tanah air itu yang rasa teringin nak melakukan ibadah umrah pada bulan Ramadan tapi kesampaian. Mohon doakan juga untuk saya, keluarga saya. Doakan juga untuk teman-teman yang ada di tanah air itulah. Mudah-mudahan kami orang tu dapat pahala macam kita juga insya-Allah, mudah-mudahan. Baiklah tuan-tuan puan, dia ajak daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.